Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama saya tak bersiaran hari ni saya nak share lah apa nak beritahu. Ingat senang ke nak trade CFCPO ni? Sebab apa? Sebab dia punya volatility dia lah dan opening dia yang selalu gap merata-rata. Pada kita gap merata-rata lah sebab kita mungkin lah kita tak arif lagi kan. Tapi di antara yang tips lah, nak bagi tips bagi kita nak entry ni, contoh kita nak tengok dia nak naik ke ataupun dia nak turun ke. Sebab bervolatility tinggi ni, salah satu cara yang saya buat adalah saya pasang CMR. Jadi kita buka indikator, kita cari exponential moving average ni, klik sini, kemudian kita akan dapat line default dia lah. Line default dia tu kita kena tukar. Jadi saya tukar kepada input length ni, kita buat satu. Ni satu Source kita buat high. Sebab apa? Kita nak dia meniti di kawasan-kawasan yang tertinggi, sama ada closing ke ataupun highest ke. Dan tapi kita buat dua lah. Satu source high, lagi satu source low. Jadi dia akan meniti di bawah dan juga di atas lah. Itulah kita nak main dengan chart-chart yang bervolatility tinggi ni Okay, yang ni yang saya dah setting lah. Jadi kita akan nampak ni lah. Jadi kita tahu sekarang ni dia tengah menaik. Waktu ni lah. Waktu ni dia tengah menaik, menurun. Jadi dia jelas lah sebab walaupun dia turun naik dalam kawasan yang satu candle ni, cuma kita tahu dia naik dia macam mana. Contoh dia, line atas ni mendongak ke atas, line merah yang ataupun line bawah ni mendongak ke atas juga. Jadi kita tahu dia sedang mendaki lah. Walaupun dia ada stop dekat kawasan sini. Tapi struktur utama ni dia masih mendaki. Alright. Itu salah satu tips dia lah. Yang senang untuk kita trade FCPO. Itu kalau dia dalam running chart maksud dia dah bergerak. Ni kalau dia baru-baru buat gap ni. Ni dia baru buat gap ni. Ada hari gap dia punya jauh. Contoh hari ni lah. Kemarin ke? Ni nampak ni. Open, closing dia punya tinggi ni. Ni gap dia berapa banyak ni. Jadi macam mana cara paling mudah yang kita nak trade dia? Berapa tu? 80. Hampir 100 dia punya penurunan dia. Daripada closing dia tu. Okey. Salah satu cara yang kita buat adalah kita trade berdasarkan yang kita panggil sebagai apa yang kita panggil sebagai blok harga ataupun price channel. Pandai bagi nama. Tapi apa pun yang ni faham lah, blok harga ataupun price channel. Okey, ni yang nak tunjuk ni ni yang nak tunjuk ni. Okey, dia dalam satu-satu blok harga ni dia senang kalau kita dapat trade menggunakan blok harga ni ataupun price channel ni, sebab kita nak dapatkan engkau ni dah breakout ke, engkau ni belum breakout ke, ataupun engkau ni buat fast breakout ke. Sebab FCPO ni selalu buat fast breakout. Dia selalu buat fast breakout. Dia rajin buat fast breakout. Kemudian di dalam blok harga ni dia ada yang kita panggil uptrend level, downtrend level. Uptrend level, downtrend level. Dalam satu blok harga ni, di antara merah dengan merah ni, dia ada uptrend level, downtrend level. Jadi sebelum tu kita dah buat satu benda. Jeng ni Kita tengok ni 2 dan 3 short. 2 dan 3 Okey. Kita tengok 3 lah. Contoh yang hari ni line ungu atas reject ataupun false. False ni maksud dia berjaya melebihi, kemudian dia turun balik. Dia punya keputusan dia short. Harga datangnya daripada bawah ataupun harga open ataupun datangnya daripada bawah lah. Datang daripada bawah. Jadi keputusan dia short. Jadi kalau kita tengok jadi kalau kita tengok kat sini ni. Dia buat apa ni? Jadi dia bukan buat false ni, dia buat reject.
Kalau tengok kita punya tips ni, harga apa, line ungu atas reject. Ni line ungu atas sini lah. Ni line ungu bawah. Ni uptrend level, ni downtrend level. Okey. Okey. Jadi kita tengok line ungu false. False ni maksud dia punya gambaran dia macam ni lah. Gambaran dia macam ni. Jadi dia pergi mana? Dia pergi short. Dia pergi short. Harga mesti masuk dalam kotak dan breakout line merah. Kotak dia pula jeng ni dia buat dia punya reject, kemudian harga masuk dalam kotak, kemudian break merah. Okey, lepas break line merah, dia jalan lah sehinggalah ada setup tertentu. Jadi senang bila kita ada zone-zone ni, kita tahu okey, bila dia naik atas, bila dia masuk balik, kita dapat buat satu andaian bahawa kawasan di sini hingga sini dia membuat false. Dia membuat apa? Dia membuat false breakout lah. Mana dia? Dia membuat false breakout. Tukar sikit color dia. Dia membuat false breakout. Ni. Kawasan ni buat false breakout. False breakout FCPO ni best. Dia bukan apa kalau kita dapat jumpa. Momentum false ni besar. Dia boleh bergerak jauh. Jadi ini yang berlaku hari ni lah. Okay. Kemudian dia masuk dalam zone ni, setup apa pun tak buat. Maksud dia tengah kuat lah. False ni kecewa. False ni kecewa. Ni puak ni kecewa ni, buy ni dia budget, dia breakout line merah, tak sampai. Okey, dia pun keluar position, ni buy, keluar position, dia sell lah. Jadi dia sell. Jadi senang kita nak okey, macam contoh tengok reversal dia macam ni pula. Ni harga daripada atas reject line ungu atas. Line ungu atas kita tengok okey. Nombor 1 dan nombor 4. Line ungu atas reject ataupun false. Long, harga open ataupun berada di atas. Okey. Jadi yang ni lah. Ni. Harga daripada atas turun, line ungu bawah reject ataupun false. Masuk balik dalam kotak, dia buat apa tu? Jadi kita tahulah ini ciri-ciri dia buat false breakout lah. False breakout. Tapi CPO ni bergerak banyak. Ada yang dah lama dia letih. Dia marilah segway dia pula. Tambah-tambah dia dah penat turun lah kan. Penat turun. Ini pun dia tak tahu. Dia nak turun ke dia nak naik ke. Sebab penurunan ni impact daripada false breakout yang atas ni. Jadi false breakout yang kat bawah ni kita tak pasti. Kita tak pastilah. Jadi senang. Bila kita dapat ataupun kita trade menggunakan channel ataupun blok-blok harga ni. Senang bukan apa. Kita tahulah. Okay. Tips dia, breakout line merah, potensi hold. Tak kira lah kita entry tang sini ke, kita entry tang sini ke, kalau kita nak kalut ke apa kan. Breakout line merah, potensi hold. Ini kalau kita bagi terbalik, dah jadilah setup buy. Sama ya, FCPO ni sama. Cuma bermain dengan blok harga. Risiko pun rendah. Bila bermain dengan blok harga ni, risiko dia rendah. Selagi contoh kita mengandaikan sell. Bila kita mengandaikan sell, contohlah kita dah nampak dah okey, ni reject line ungu ni. Mungkin dia nak turun ni. Kita pun pump. Kita buat belian pada kontrak jualan. Jualan kita mengandaikan harga menurun lah. Jadi SL kita letak dekat tempat line merah yang kita dah tanda tu. Jadi senang. Sebab sebelum ni saya belajar banyak benda. Bukan belajar banyak benda. Kita belajar banyak perkara yang kita rasakan tak penting pun. Korang bayangkanlah kalau korang belajar Elliott Wave. Wave 5 siap ada extension. Tiba-tiba kau ada extension sebagai kan. Tapi itulah nama pun teori Elliott Wave. Jadi teori ni dia mungkinlah akan tepat pada keadaan tertentu dan mungkinlah tak tepat pada keadaan tertentu. Kalau kita tengok time frame 1 minit dengan time frame 15 minit mestilah tak sama kan. Itulah. Jadi kita rasa Elliott Wave tak penting lah. Bila tak penting ni maksud dia tak semestinya semua benda dalam Elliott Wave tu tak penting. Macam kita ada aja, kita memang ada ajar Elliott Wave, tapi kita ajar separuh je. Kita rasa yang belakang-belakang ni extension ke impulse ke apa benda dah lagi tu. Kita rasa tak penting lah untuk korang tahu ni, buat semak, buat
buat pening pula nak kira ni wave 3 ke wave 5 ke extension ke A, B, C, D ke apa benda ke ni. Jadi korang tak faham nanti. Jadi kita belajar benda-benda penting je. Dan juga kita belajar ada dua jenis entry. FCPO ni ada dua jenis entry. Yang tu je diulang. Hari-hari diulang benda sama dan dia bermain dekat blok-blok harga. Breakout line merah, potensi hold. Tak breakout contoh ni kita beli buy tang atas line merah ni lah contoh Kemudian harga tak sampai ke dalam kotak ataupun rejection line ungu. Kita dah tahu dah harga nak pergi mana. Kalau tak sampai, maksud walaupun kita salah trend, kita masih ada potential. Masih ada potensi lah dengan risiko kita yang kita dah tetapkan. SOP risiko kita memang rendah. 5 hingga 10 tick logik untuk musim sekarang ni lah. Bulan 456 ni. Alright, saya rasa yang tu je. Saya nak cerita pasal tak payah belajar banyak, tak payah belajar berjam-jam, belajar sekejap je. Terutamanya yang pernah trade lah. Kalau yang tak pernah trade tu, korang kena belajar si candle. Asas. Candle hijau, open bawah, ada wick ataupun sumbu, maksudnya harga pernah turun ke bawah. Closing atas, candle merah, open atas. Kalau ada wick, maksudnya harga pernah naik, harga pernah cuba nak naik. Kemudian dia close di bawah. Itu je basic yang korang perlu tahu kalau nak masuk ataupun nak mempelajari modul yang sesimpel ni. Simple ni, risk rendah. Sebab paling utama kita bila kita trade CFCPO ni, kita mengawal risiko. Apa benda lah cerita lah. Benda apa pun mesti kita nak kena kawal ataupun kita nak fokus kepada kalau apa worst part yang kita sanggup tanggung jika kita buat satu-satu keputusan. Contoh kita nak pindah rumah ke ataupun kita nak membuat keputusan untuk membeli sesuatu ke apa. Apa perkara terburuk yang kita berani tanggung jika kita membuat keputusan. FCPO macam tu lah. Contoh apa perkara terburuk jika aku salah keputusan untuk entry buy tang sini. Entry buy tang sini lah. Tapi ni bukan tempat entry buy, tempat entry buy ni. Atas line merah ni. Perkara terburuk jika harga turun keluar daripada zone. Maksud dia rendah lah brother. Kita naklah perkara terburuk tu rendah. Tak naklah perkara terburuk korang beli tang line-line ungu ni tengah-tengah tempat kawasan floating area ni. Ni. Banyaklah risk dia, perkara terburuk. Perkara terburuk yang akan berlaku bila korang beli dekat atas line ungu. Jadi sebab tu penting untuk kita tahu macam mana kita nak wujudkan blok harga ni ataupun mapping kita ni lah. Dan mapping ni dia tak tetap Dia tak tetap. Dia berubah-ubah mengikut kepada pergerakan harga semasa. Lah. Dan juga mapping ni dia valid selama sehari punya pergerakan harga lah. Pergerakan harga ataupun trading days. Jadi itu je lah saya nak kongsi. Saya rasa tak lama pun. Apa lagi nak tanya? Kalau nak tanya dalam komen. Ataupun tak tanya dalam komen lah. Saya susah betul nak tengok komen ni. Korang WhatsApp je lah saya. Apa benda yang berkaitan dengan apa benda yang kau nak tahu. Tapi itulah Islam, apa kita agama dah ajar dah. Apa-apa benda pun kita kena kawal risiko. Hang hisap dadah, hang buat benda-benda haram, risiko dia apa? Risiko dia dosa masuk neraka. 14 tik. Hang buat benda-benda tak elok, hang curi ke, hang pecah amanah ke, risiko apa? Masuk neraka. Dia semua cerita berdasarkan ataupun asas dia adalah pengawalan risiko. Okey. Itu contoh dah. Nanti aku bagi contoh yang berkaitan agama, kata menunggang agama mentang-mentang pakai kepiah pula kan. Okey, cerita dia kita mengawal risiko. Contoh kita tahu dah. Nilai merah ni kita kata, oi dia buat fast ni. Mungkin dia tak nak turun lagi, dia nak naik, kita pun pump buy. Risiko kita adalah kalau dikembali balik. Jadi kita tahulah risiko kita rendah. Bila kita punya risiko rendah, potensi kita boleh convert lah ke potensi kita walaupun kita salah trend waktu ni. Walaupun secara dasarnya kita salah trend. Salah trend pun boleh untung. Kalau betul bahkan lah. Cerita dia pengurusan risiko. Sebab cerita FCPO ni kita tak floating sampai 100, 200, 20, 30 tick.
Floating lama-lama, satu, kita nak manage kita punya apa, emosi. Kalau floating hijau tak apa, floating merah kan, CPU ni pula tengok-tengok dia buat gap down 100 tick, kau nak buat apa? Terterap terus. Terterap terus. Melainkan adalah teori-teori yang melainkan memang mampu floating. Memang mampu floating lama. Kapital besar ke. Kita yang kapital kecil kena belajar cara untuk pengurusan risiko yang minimum. Hang belajar pengurusan risiko 50 tick, 100 tick hole, teruk teruk tu. Dia cerita dia, alang-alang loss besar terus. Kata, hush, ni sakan ni dia orang punya style kan. Tapi mengikut kepada background lah. Kalau kapital mengizinkan macam tu, kapital diri sendiri ya, setiap orang tak sama dia punya. Memang ada orang yang kapital besar tapi dia nak floating tu dia tak tahan. Jadi tak boleh lah straight cara tu kan. Sembang lama pula. Korang ada soalan WhatsApp korang jangan komen komen tak nampak tu. Bukan tak nampak, tak selalu baca. Kita raja merayau, mana raja baca sangat. Tapi setakat ni simple. Kita belajar apa? Kita belajar cara senang. Tak banyak modul pun. Saya rasa dia ada 1-2 modul untuk entry. Kemudian kita ada modul untuk setup mapping. Kemudian kita ada, dan di dalam ketiga-tiga tu adalah pecahan berkaitan dengan pengurusan risiko. Pengurusan risiko ni untuk trading ni adalah pengurusan cut loss lah. Kita ada pengurusan cut loss. Kita nak cut loss yang minimum. Dan kalau kena lah. Dan kalau kena lah. Minimum siapa trade, ini adalah trade kan. Tapi simple lah kalau kita bermain dengan mapping ni. Alright, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan komen, tapi kau WhatsApp lah kalau ada apa-apa soalan. Saya rasa macam raya pula pakai baju ni. Tadi sebenarnya nak pakai baju askar, tapi dalam video saya ni banyak sangat baju askar. Alright, bye. Assalamualaikum.